A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar suara saya semua? Sedikit nak dapatkan feedback dahulu. Boleh dengar, Coach? Alhamdulillah. Sebelum kita pergi dengan boleh dengar. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, kita buka majlis dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Bersyukur kita kehadrat ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita bertemu lagi, bersua sekali lagi dalam satu kuliah online rawatan Islam secara mingguan. Kuliah ni kita berhentikan hari itu sejak daripada bulan Ramadan. Kemudian masuk ke Syawal, kita masih lagi tak berkesempatan untuk buat kuliah. Dan Alhamdulillah pada minggu ni tak pasti saya, kita masih lagi dalam Syawal. Apapun kesempatan ni saya mengucapkan selamat Hari Raya dan mohon maaf kepada semua peserta, mohon maaf zahir batin kalau ada salah silap. Okey, insya-Allah pada malam ini kita sambung kembali kuliah online. Di mana topik yang pertama saya akan dibentangkan oleh sahabat saya, juga panel kepada grup Telegram Rawatan Islam, iaitu Ustaz Sinar Ruqyah yang akan menghuraikan lebih lanjut tentang teknik ruqyah. Dan insya-Allah jika ada kesempatan dan ruang masa, saya akan memberikan sedikit pengenalan tentang ruqyah syariah. Seperti biasa, saya akan mengutamakan tajuk sesi pertama, di mana tajuk sesi kedua ni bergantung ke atas masa dan pembentangan. Jika slot yang pertama tu dihuraikan panjang dan memerlukan banyak soalan, maka slot yang kedua ni kita akan tangguhkan di lain hari. Tanpa saya membuang masa, saya menyerahkan majlis kepada ahli panel, iaitu sahabat saya juga, Ustaz Sinar, untuk memulakan kuliah pada malam ni. Terima kasih, Coach. Alhamdulillah, sebelum saya memulakan, adakah suara saya boleh didengar? Jelas. Alhamdulillah. Okey, Alhamdulillah. Saya akan buka slide. Tadi waktu saya nak buka Google Meet ni ada masalah, setting di komputer saya ada perubahan. Jadi ambil waktu untuk cek balik di mana sepatutnya setting yang biasa saya gunakan berubah. Alhamdulillah dapat juga diselesaikan dan dapat masuk Google Meet. Dan sebelum kita bermula, saya ingin sedikit memperkenalkan, semua kita lama dah bercuti sejak bulan Ramadan, jadi mungkin ada yang baru masuk grup Telegram Rawatan Islam atau baru mengikuti kuliah ruqyah online kita ini. Jadi saya ingin sedikit memperkenalkan bahwa grup Telegram Rawatan Islam, adminnya ada dua, ketua admin Coach Kamarul Azli yang mengasaskan jemaah atau persatuan atau nama ruqyah yang dia selalu mengajar dengan nama kumpulan Miftatus Salam, itu kunci kesejahteraan, keselamatan. Itu beliau tinggal sekarang di Pahang, tapi asal kampung dari Perak, dan saya dari Sabah.
Sabah juga adalah sebahagian daripada Malaysia. So, ada yang tersilap sangka Sabah Sarawak bukan sebahagian daripada Malaysia. Jadi kami dah lama Google Meet secara online ini, mungkin dah 2 tahun, tapi sebelum itu tidak ada rakaman. Lepas tu ada sahabat-sahabat kita yang sponsor bayar yuran Google Meet ini selama setahun. Jadi sejak dari tahun lalu, jadi kita dapat rakam Google Meet ini dan boleh ditengok semula. Jadi itu sedikit pengenalan. Dan satu lagi kita harap kita mengamalkan adab menuntut ilmu. Sebab dalam grup ini yang hadir ada masanya bukan sekadar orang sakit, bukan sekadar keluarga yang sakit, bukan sekadar orang yang baru minat ruqyah syariah, tetapi ada yang bertaraf guru juga, ada yang bertaraf peruqyah berpengalaman. Tapi syukur alhamdulillah apabila masuk ke grup ini, mereka bertindak sebagai seorang pelajar. Mereka tidak mengganggu ceramah, mereka dengar. Kalau tidak sependapat, kita boleh terima. Boleh kita bahaskan mungkin di Google Meet nanti kalau ada tidak sependapat. Jadi, tapi dalam ni kita menyampaikan terutama kepada orang-orang awam. Jadi perbahasan dia ringkas dan padat. Jadi itu pengenalan dia. Dan malam ini saya akan sampaikan tajuk ini. Saya buka dulu slide ini. Malam ini saya akan sampaikan tajuk teknik-teknik ruqyah, iaitu penerangan lanjut. Sebelum ni pernah dah kita kuliah tentang teknik-teknik ruqyah, asas-asasnya ruqyah syariah. Lepas tu pernah juga kita sampaikan kuliah berkenaan teknik-teknik ruqyah yang dikembangkan. Daripada teknik asas itu kita kembangkan. Jadi malam ini ada penerangan lanjut agar kita lebih faham berkenaan ruqyah syariah, macam mana ilmu-ilmu yang kita dapat sebelum ini, bagaimana kita terapkan dan bagaimana kita memahami supaya kita tidak bingung di luar sana di media sosial ada masanya perdebatan berlaku, supaya kita tidak masuk dalam jerumus perangkap perdebatan yang tidak membawa kepada kebaikan, malah membawa pada pergaduhan, sindir menyindir. Jadi di sini kita ulang kaji balik, kita lihat balik, kita faham apa itu ilmu ruqyah syariah, bagaimana teknik-teknik itu dilaksanakan. Moga-moga dengan kefahaman ini peserta yang hadir, ahli grup Telegram Rawatan Islam dapat memahami dan tidak perlu terjerumus dalam sindir menyindir, hina menghina di media sosial. Jadi saya teruskan. Ada beberapa persoalan sebenarnya yang dah masuk ke dalam dunia ruqyah ni, dah lama mendalami, macam Coach Kamaru dah, saya rasa lebih 10 tahun, 12 tahun dah, dah faham dah, kami dah faham. Cuma ada orang-orang awam ni yang masih tidak faham, dan orang awam ni cepat terpengaruh dengan isu-isu di media sosial. Jadi saya harap malam ini orang-orang yang dah ikut kuliah-kuliah ruqyah syariah daripada grup Telegram Rawatan Islam, kalau yakin dengan apa yang dipelajari dalam grup ini, peganglah dengan ilmu itu. Kalau tiba-tiba muncul pendapat-pendapat di media sosial yang berbeza, jangan terus bingung, jangan terus meragukan apa yang dipelajari. Dah yakin apa dipelajari, jangan terima bulat-bulat satu pendapat, satu posting yang berbeza dengan apa yang kita pelajari. Kaji dulu, jangan dulu buat ulasan-ulasan, lihat dulu, baca dulu, dengar dulu penerangan-penerangan dari peruqyah yang berpengalaman,
dari ulama, supaya kita dapat buat satu kesimpulan. Masih lagi kita berpegang dengan apa yang kita pelajari atau kita nak ubah, nak tukar, nak ikut pendapat yang ada di posting. Sedangkan sepatutnya kita berpegang dengan belajar apa yang kita pelajari. Macam contoh, kita belajar ilmu fiqh dari sekolah rendah, sekolah menengah. Kita belajar cara mazhab Syafi'i. Ambil wuduk. Kalau suami isteri bersentuhan tanpa lapik, boleh membatalkan wuduk. Itu kita pegang. Kalau ada di media sosial mengatakan tak batal sebab dia mengikut pendapat mazhab Hambali, kita tidak boleh terus buang segala yang kita belajar dari sekolah menengah, sekolah rendah, dari sekolah agama. Kita kaji dulu. Kita tetap yakin dengan apa yang kita pelajari. Takkan apa yang kita pelajari selama ini tiba-tiba terus jadi salah. Itu kita kena faham konsepnya. Kalau kita nak tukar, macam kita nak tukar mazhab lah, pergi mazhab Hambali. Kita kena pelajari pula mazhab tu. Jangan hanya kerana satu posting mengatakan suami isteri yang kalau dah berwuduk tapi bersentuhan kulit tanpa lapik, kalau mazhab Hambali kata tak batal kecuali menaikkan nafsu syahwat, kita kena belajar yang lain, mazhab fiqh, mazhab Hambali fiqhnya. Contohnya mazhab Hambali mengatakan kalau makan daging unta pula batal wuduk. Jangan kita ambil satu-satu. Itu yang ulama kita selalu ingatkan. Nak berbeza pendapat, nak berpegang mazhab. Macam contoh, sahabat-sahabat kita, India Muslim di Malaysia, banyak bermazhab, ramai yang bermazhab Hanafi. Kita hormati mereka, walaupun ada kita tidak setuju dengan mazhab mereka, mereka tidak setuju dengan mazhab kita, tapi kita saling hormati. Tidaklah kita menghina Imam Hanafi, tidaklah yang mazhab Hanafi menghina Imam Syafi'i. Tidak, bukan begitu cara pendekatannya. Kita kena pendekatan orang yang berilmu dan berakhlak. Jadi kita balik kepada soalan, adakah teknik ruqyah syariah banyak atau sedikit? Kadang-kadang terlampau banyak dibincang-bincangkan di media sosial. Jadi persoalannya banyak sebenarnya teknik ruqyah syariah atau sedikit? Mana dalilnya? Selalu orang sikit kata mana dalil, mana dalil. Yang soalan ini pun kadang-kadang mengelirukan orang awam. Kalau orang belajar ilmu usul fiqh, mereka tahu dalil utama memang Al-Quran dan hadis. Tetapi ada dalil-dalil lain juga yang selain daripada Al-Quran dan hadis sebagai tambahan, yaitu ijtihad ulama. Kalau ulama semua bersatu hati, dikatakan ijma'. Kalau ulama pula tidak sepakat, tapi majoriti berpendapat yang sama, kita sebut jumhur ulama. Kalau yang ijtihad ulama ni pendapat ulama berbeza-beza, kita panggil khilaf. Perkara ni ada sebenarnya dipelajari di dalam ilmu agama, khususnya dalam ilmu yang dipanggil usul fiqh. Minta maaf saya punya suara agak macam ada, sebab ada macam sel-semak sedikit. Jadi ada suara mungkin agak kasar sedikit, tidak berapa lancar. Jadi berbalik kepada tajuk, adakah teknik-teknik ruqyah sama sahaja? Sebab kadang-kadang orang akan tegur kan, kita tepuk belakang, mungkin ada orang tak setuju. Kita sapu tak setuju, kita renjis kenderaan dengan air ruqyah, orang tak setuju. Jadi samakah? Artinya kalau dikatakan 5 lah teknik ruqyah syariah, mesti 5. Kalau lebih dari 5, ada 6, ada 7, itu salah. Adakah begitu? Atau setiap peruqyah berbeza teknik? Miftahus salam lain. Quranic healing sabah lain tekniknya. Darussalam lain, Darus Syifa lain. Begitukah? Jadi berbezakah atau sama teknik? Banyakkah sedikit? Ini yang akan kita kupas berdasarkan ilmu yang telah disampaikan sebelum ini. Cuma sekarang dikupas bagaimana cara memahaminya.
Jadi persoalan-persoalan ini timbul apabila ahli masyarakat kita, orang awam melihat seolah-olah banyak teknik dan berbeza-beza. Jadi bagaimana kita memahami daripada yang kita telah sampaikan ilmu ini sebelum ini dan macam mana memahaminya lebih lanjut. Okey, saya akan tekan slide seterusnya. Jadi kuliah kali ini seperti saya katakan menerangkan berapa sebenarnya teknik ruqyah syariah ini dan kenapa ya kelihatan berbeza-beza daripada seorang peruqyah kepada seorang peruqyah yang lain, daripada sebuah persatuan atau jemaah dengan persatuan yang lain. Ini yang akan kita lihat. Dan semoga pada malam ini kita sampaikan dalam bahasa mudah faham, lebih ramai yang faham, dan siapa yang hadir boleh sebarkan maklumat ini, boleh ceritakan kepada sahabat, kepada saudara mara yang lain yang tidak hadir. Yang penting faham dan boleh menyampaikan. Kalau sendiri tak faham dan tak pandai menyampaikan, cuba elakkanlah. Sebab nanti jadi fitnah pula. Tak salah menyampaikan, nanti kami pula yang mengajar ilmu ruqyah ni, yang kami rasa kami ajar ilmu ruqyah yang benar, kami dituduh mengajar ajaran sesat pula. Oleh kerana orang yang cuba menyampaikan tu tidak berapa faham, tidak tahu teknik menyampaikan ilmu dalam bahasa mudah faham. Okey, seterusnya kita akan pergi ya. Berapa banyak sebenarnya teknik-teknik ruqyah ni? Teknik-teknik ruqyah ni, tuan-tuan, puan-puan, datuk-datuk, datin-datin kalau ada lah, saudara, aki, ukhti, sebenarnya dia ada dua saja yang dasar dia. Dia punya main teknik ada dua sahaja, kategori besar dia. Iaitu teknik melibatkan bacaan, teknik melibatkan perbuatan. Kalau kita lihat dari dua sudut besar ini, kita boleh katakan sama. Tidak akan ada perbezaan dari sudut ini. Tidak ada orang meruqyah tapi tidak baca ayat Quran, tidak baca doa-doa dari hadis Nabi, tidak baca zikir-zikir muktabar. Dia guna begini siap. Itu tenaga dalam, dia bukan ruqyah syariat. Kalau langsung tidak bacaan atau pemulaan saja dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lepas tu tidak ada apa-apa bacaan. Bila orang tanya dia baca dalam hati saja, dia katakan. Yang banyak dia jurus-jurus begini, banyak dia berdialog dengan jin, jin tinggal di mana, berapa ekor jin ini pangkat apa, general kah, captain kah, ada macam-macam dia tanya yang tidak kaitan secara langsung untuk merawat pesakit. Jadi itu bukan ruqyah syariah. Atau adakah boleh bacaan saja? Bacaan perawat itu berdiri kaku atau duduk saja baca. Baca Al-Fatihah, baca ayat kursi, baca 3 qul, dia diam-diam. Pesakit kerasukan, pesakit menari, pesakit bersilat, dia diam-diam saja dia baca. Tidak, biasanya akan ada berlaku perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan tertentu. Ini yang akan kita lihat. Sebenarnya, dan ini sebenarnya telah disampaikan. Cuma sekarang dari sudut pandangan berbeza, dari sudut macam mana menghuraikan lagi lebih lanjut agar mudah faham. Jadi dua teknik ini, jadi kenapa ada berbeza? Kenapa Darussalam berbeza dengan ni? Kenapa Quranic Healing Sabah mungkin berbeza sedikit, ada persamaan dengan Rehab Hati, tapi ada perbezaan. Jadi dua ini inilah ruqyah syariah, teknik ruqyah syariah, tetapi dia dipecahkan lagi kepada beberapa daripada dua ini, dan yang daripada pecahan itulah yang menjadikan ada perbezaan yang kita akan lihat selepas ini. Ini dia. Saya bagikan kepada dua. Satu, teknik-teknik melibatkan bacaan. Satu, teknik-teknik melibatkan perbuatan. Kita lihat dulu teknik-teknik melibatkan bacaan. Bacaan biasa kita dalam ruqyah syariah
kita membaca ayat-ayat Al-Quran. Kita tidak akan baca jampi mentera pantun-pantun. Kita tidak akan baca hai mambang kuning, mambang biru, wahai si mambang. Kita tidak akan baca panakku pada marifat, ku pana gunung-gunung runtuh, ku pana batu-batu pecah, ku pana air-air tenang. Itu jampi mentera orang-orang Melayu zaman dahulu. Ruqyah Syariah kita tidak. Kita boleh baca doa dalam bahasa Melayu. Tetapi kita tidak akan baca pantun-pantun yang tidak dimengerti maknanya. Sebab kita kena ingat di dalam jampi mentera serapah pantun-pantun Melayu itu sebenarnya ada di dalam itu tersirat memanggil jin. Pertama ada yang ayat-ayat yang kita tidak faham makna. Mungkin dalam bahasa Jawa kuno, dia sebenarnya ada sebagian itu adalah menyebut nama-nama jin, memanggil, menyeru jin datang. Jadi kita baca Al-Quran. Kita juga membaca zikir atau doa daripada Al-Quran dan hadis. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Doa daripada hadis Nabi yang sahih. Kita baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Zikir yang sahih yang kita tidak tahu pun hadis riwayat siapa zikir, tapi kita tahu zikir ini memang popular di kalangan masyarakat Islam, memang zikir yang benar yang ada dalam diajar dalam agama Islam. Walaupun mungkin kita tidak tahu hadisnya yang mana, riwayat siapa, Muslim, riwayat Bukhari, dan banyaklah ya, hasbunallah wa ni'mal wakil ataupun hasbiyallah wa ni'mal wakil, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan kena ingat, itu sebenarnya juga adalah zikir, bukan hanya disebut apabila orang ada meninggal dunia. Itulah adalah zikir dan juga itu sebenarnya adalah bacaan untuk pendinding diri juga. Terutama kalau melibatkan serangan-serangan sihir. Jadi biasanya yang pertama, kedua ini tidak ada pertikaian. Orang baca ayat Quran tidak ada pertikaian. Cuma yang mungkin jadi perbincangan, ada kumpulan tertentu dia ada pilihan-pilihan ayat Quran. Bila dia merawat sakit kanser, ada ayat-ayat tertentu, surah keberapa, ayat keberapa dia baca. Jika yang merawat ain, ada surah lain, ayat lain. Jika dia merawat kes gangguan jin, saka, ada pula ayat khusus dalam Al-Quran, surah keberapa, ayat keberapa. Ada pula seperti saya dan Coach Kamarul Azli, secara umum kami akan rawat sama ada sakit kanser, sakit ain, sakit jin, gangguan, kami akan baca ayat-ayat yang sama asasnya, yaitu 10 asas 10 ayat ruqyah. Sebab mungkin kami punya sanad perguruan ada perbezaan tapi ada juga persamaan, sebab kami ada belajar dengan Ustaz Sarhan. Kami punya sanad tu boleh sampai kepada Ustaz Sarhan yang belajar dengan Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Dan Coach Kamarul pun ada belajar dengan guru-guru lain, saya ada belajar dengan guru-guru lain. Jadi pendekatan kami mungkin berbeza, tapi tidaklah berbeza kita kena kutuk dan salahkan orang lain dan kumpulan lain pula salahkan kita. Masing-masing pegang dengan cara masing-masing. Yang sama dia baca ayat Quran. Baca ayat mana? Ada yang nak baca Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, silakan. Ada yang nak baca surah Al-Kahfi, silakan. Ada nak baca surah Al-Baqarah, silakan. Ada nak baca ayat kursi, silakan. Yang penting dia dari ayat-ayat Quran. Jadi perbezaan dia dari segi ayat-ayat yang dibaca. Begitu juga hadis-hadis Nabi. Saya mungkin baca doa hadis Nabi yang saya suka baca, sebab itu yang saya belajar dari guru saya. Berbeza mungkin dengan apa yang dibaca oleh Coach Kamarul. Ada yang persamaan, ada juga perbezaan. Dan berbeza juga dengan perguruan lain. Itu tidak mengapa. Sebab yang penting dia doa daripada hadis Nabi. Dan ada pula membaca doa dengan lafaz sendiri. Di sini yang akan ada banyak perbezaan. Sebab berguna lafaz sendiri.
Saya boleh membaca, Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, saya memohon kepadamu dengan rahmatmu. Sembuhkanlah pesakit wanita ini, sembuhkanlah pesakit lelaki ini. Dia telah banyak menderita. Ya masyarul jin, ukhris, keluarlah engkau dari tubuh pesakit ini. Jadi itu guna bahasa kita sendiri, ada tu yang kita belajar daripada guru kita, jadi itu akan berbeza-beza. Berbeza-beza. Dan memang boleh, kalau diterangkan sebelum ini, memang menggunakan bahasa sendiri boleh, yang penting lafaz kita itu tidak ada unsur-unsur syirik. Yang seterusnya membaca doa yang diajar oleh ulama atau guru. Di sini yang ada banyak perbezaan, bukan sekadar perbezaan pendapat, bukan sekadar kita katakan khilaf, tapi ada yang bergaduh, ada sindir menyindir, ada yang mengatakan syirik. Kalau saya katakanlah sebagai contoh sahaja, saya belajar dari seorang guru ni salawat syifa, salawat tafrijiyah. Mungkin ada orang lain, orang katakan dia perawat dari Indonesia, dia tentang, dia kata tak boleh salawat syifa. Wah, sampai ada yang mengatakan ada salawat syifa ni isi kandungannya berunsur syirik. Jadi bergaduh. Saya akan jadi bergaduh panas hati sebab saya belajar dari guru saya yang saya hormati. Orang tu secara tidak langsung menuduh guru saya mengajarkan perkara syirik. Jadi di sinilah yang kita kena faham. Teknik-teknik melibatkan bacaan tetap sama yang tentang ayat Quran, zikir. Tapi apabila doa yang diajar oleh ulama atau guru, di sini yang berbeza pendapat. Ada yang berlapang dada, ada yang dia anggap pendapat dia saja betul sebab dia kata dia ikut Al-Quran dan hadis. Orang lain, walaupun orang lain itu bertaraf ulama, kalau tidak sama dengan pendapat dia akan kritik. Bukan sekadar dia sepatutnya tak boleh, tak sama pendapat, tak sefahaman. Tapi beradablah, kata saya tidak setuju dengan guru ini. Saya tidak setuju dengan pendapat ulama ini. Tapi tidak, ada orang tu dia keras. Dia kata keras, dia sindir, malah dia hina. Pedulilah, orang itu berjubah ke apakah, walaupun dia orang lain mengatakan dia ulama, kalau saya nampak salah, dia renjis air di kereta itu salahlah dia. Itu kalau sekadar itu salah, ada itu sampai mengatakan syiriklah, bid'ah lah dan sebagainya. Jadi orang awam lain terpengaruh dan yang lain yang tidak ilmu pun ikut juga nanti menghina ulama. Masyarakat kita kan ada isu viral ikut juga menyampuk mengulas walaupun tanpa ilmu. Jadi sebenarnya ini saja teknik melibatkan bacaan hampir sama. Yang jadi perbezaan itu membaca doa yang diajarkan oleh ulama atau guru. Kalau saya berguru dengan Darus Syifa, ada doa-doa yang saya diajar, mungkin guruan lain tidak diajar. Kalau saya berguru dengan Darus Salam, ada mungkin doa-doa yang Ustaz Ismail Kamus, ada Yarham, Ustaz Ismail Kamus ajar kepada saya yang mungkin tidak diajar dari guruan lain. Ini sebagai contoh, saya tidak belajar dengan Darus Syifa, saya tidak belajar dengan Darus Salam. Saya adalah alumni Quranic Healing Sabah. Jadi ini sebagai satu contoh sahaja. Kita bagi bagaimana sebenarnya ada persamaan, tapi di mana dia yang boleh jadi berbeza. Yang berkenaan dengan teknik melibatkan bacaan. Teknik melibatkan perbuatan pula. Teknik melibatkan perbuatan biasanya lebih kurang 8 asas dia. Tapi ia boleh berkembang menjadi berbagai-bagai teknik apabila dikembangkan. Sekejap saya, sebab di skrin saya yang peserta mungkin tidak nampak, muncul sesuatu yang nak scan komputer. Jadi saya baru sahaja tutup. Jadi teknik-teknik melibatkan perbuatan ini asasnya ada 8. Tapi ia boleh berkembang. Iaitu ada orang baca ruqyah tanpa menyentuh pesakit.
tak sentuh kepala, tak sentuh bahu, tak sentuh perut, tak sentuh dada. Dia baca saja. Ada. Antara dia, saya. Saya permulaan saya baca, saya tidak sentuh. Di pertengahan ruqyah atau pada sesi akan datang, baru saya sentuh jika perlu. Yang kedua pula ada orang baca ruqyah dengan sentuhan. Ada sentuh di kepala, macam yang biasa dibuat oleh Syekh Abu Al-Bara' Usama bin Yasin Al-Mani. Ada sentuh di dada, tetapi lelaki sentuh dada pesakit lelaki. Lelaki jangan sentuh dada pesakit wanita, kecuali pesakit wanita itu adalah istrinya. Dan itu pun tak boleh disentuh secara terbuka, itu dalam bilik sahaja. Atau orang tidak ada, yang lain nampak. Jadi sentuhan ada berbagai jenis cara. Seperti yang nomor 3 itu, ruqyah dengan usapan atau sapuan. Kita bukan sekadar sentuh, kita juga mungkin sapu. Dikembangkan dari asalnya teknik sentuh saja, lepas itu disapu. Ada pula macam sapu, disentuh, dikembangkan lagi dengan disapu. Ada pula ruqyah dengan tepukan ringan ke bagian tubuh pesakit. Saya letak sana perkataan ringan. Sebab ada orang, dia bukan sekadar tepukan ringan. Dia tepukan kungfu. Tumbuk, tendang. Sebab dia kata dia bukan tumbuk atau tendang pesakit. Tapi dia tumbuk dan tendang jin dalam tubuh pesakit. Yang kesakitan itu adalah jin, bukan pesakit. Ini kita tidak akan bincangkan secara panjang lebar. Pernah disentuh isu ini. Tapi hati-hati. Sebab kalau pesakit mati, polis boleh tangkap kita. Dituduh sebab fizikalnya kita yang pukul pesakit tu. Kita boleh ditangkap, boleh didakwa di mahkamah. Kalau kita didebati bersalah, dikatakan membunuh pesakit atau menyebabkan kematian pesakit, kita boleh dikenakan hukuman gantung sampai mati atau penjara seumur hidup. Jadi jangan syok sendiri. Pernah kita belajar prinsip asas dalam ruqyah, yaitu keselamatan. Ada banyak prinsip asas, antaranya keselamatan pesakit perlulah diutamakan. Jangan ikut suka hati peruqyah tanpa memikirkan keselamatan pesakit. Jadi kita teruskan yang nomor 4 tu, kita tepukan ringan. Ada sapu, tapi ada tepuk-tepuk ringan, tidak terlalu kuat. Begitu. Ada yang tanya saya, kepala ni cukup sekedar sentuh atau sapu atau ketuk. Kalau saya sentuh pun boleh atau sapu saja. Saya ketuk jarang lah. Kalau nak ketuk pun boleh lah, ketuk-ketuk ringan. Ketuk-ketuk ringan. Jangan nanti bergegar otak orang. Bergegar otak orang nanti jadi masalah. Nanti kena tangkap pula. Kalau orang tu jadi bermasalah, cedera. Jadi apa ini, ingat itu. Mesti ada ilmu merawat, mesti ada batas dia, bukan ikut suka hati sahaja. Seterusnya ruqyah dengan pijitan atau dalam bahasa Indonesia pijatan. Dipijit. Dipijit ini termasuknya ditekan di belakang telinga, ditekan di bawah rahang, ditekan di sini, dipijit. Yang pernah dihuraikan. Jadi ada pula selain kita sentuh-sentuh, kita ruqyah tanpa tiupan nafas. Kita baca saja ayat-ayat ruqyah, kita tidak ada hembus nafas. Tetapi tetap juga kita bernafas lah. Apabila kita bersuara, kita memang tidak boleh elak, kita akan bernafas. Nafas akan keluar dari mulut kita. Jadi ada pula ruqyah dengan tiupan nafas ke arah pesakit. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Gaya tiupan ni pula ada berbeza-beza. Ada kata, sebab dia kata itulah daripada hadis Nabi. Silakan kalau memang ada hadis Nabi yang sahih mengatakan begitu cara dia,
Begitulah. Ada pula yang sebut, yang ajar hembus lembut seperti menghembus lubang jarum, contohnya lembut ya, hembus. Dan ini sebenarnya huraiannya panjang lebar, tapi kita ringkaskan. Sebab bagaimana kalau peruqyah itu dia ada penyakit, napas dia berbau, perlukah dia hembus di hadapan muka pesakit? Perlukah dia suruh pesakit itu buka mulut, lepas tu dia pergi hembus dengan keluar ludah masuk ke dalam mulut pesakit? Sebenarnya perkara-perkara ni ada dibincangkan. Cuma kita tidak bincang panjang lebar ni sebab kita ringkas dan padatkan. Perkara-perkara ini sebenarnya pernah juga dibincangkan, dihuraikan sebelum ni. Jadi kita nak menghabiskan topik ini, kita sebut secara ringkas sahaja. Boleh tengok video-video kuliah ruqyah online yang lain di channel Coach Kamarul Azli Miftahus Salam di YouTube. Kalau nak tahu lagi yang lain-lain, huraian-huraian, banyak kita huraikan topik-topik tentu. Tenaga dalam pun kita ada bincang. Dan yang ke-8, baca ruqyah lalu tiup napas ke air. Nampak ni kalau kita sampaikan pada tahap beginner level, nampak macam ni semua ni logik, tidak ada pertikaian. Kita saja di sini kata tidak ada pertikaian, kita di Malaysia. Sebenarnya benda-benda begini ini pun kalau nak didebatkan banyak pertikaiannya. Macam contohlah yang nomor 8 tu, baca ruqyah lalu tiup napas ke air. Kalau di Malaysia ni tidak ada orang pertikaikan, ambil air kosong, air mineral, baca ruqyah, hembus, bagi minum anak terang hati, bagi orang yang sakit demam minum, bawa pulang tu air yang sudah didoakan. Macam kita akan rasa ganjil, janggal kalau orang ada pertikaikan. Oh ini tak betul ni. Tapi sebenarnya di luar negara, di tanah-tanah Arab, ini jadi perbincangan, jadi perdebatan. Ada yang mengatakan baca ayat Quran ruqyah tiup nafas ke air adalah bid'ah, tidak boleh dilakukan. Dan yang mengatakan itu bukan orang-orang biasa, orang jahil, ulama juga. Cuma dia bukan ulama yang arif tentang ilmu ruqyah. Tapi ada ulama di tanah Arab, di Timur Tengah yang mempertikaikan. Cuma di sini kita anggap benda ini tidak ada pertikaian. Sebenarnya ada. Kalau nak bincang level lebih tinggi, level perbincangan, perbezaan pendapat banyak. Jadi apa yang kami sampaikan ni, kami sampaikan yang mudah faham. Sebab level yang orang awam mudah faham dan boleh amalkan. Kalau nak bincang lebih lanjut, level apa yang kita sebut ni banyak lagi boleh didebatkan. Jadi pendekatan kita, para peserta, orang-orang yang baru belajar ilmu ruqyah, yang belajarlah benda-benda asas ni, supaya apabila muncul apa-apa persoalan, isu-isu yang timbul di media sosial, kita dapat buat kesimpulan sendiri. Sama ada betulkah orang yang posting itu, betulkah cara dia mengkritik itu, atau sebenarnya orang itu mengkritik tidak tepat, tidak betul. Oke, kita teruskan. Jadi inilah tadi itu dia punya 2 kategori besar ruqyah syariah. Daripada 2 ini, inilah kita kena faham. Yang tadi itu kita kena faham kenapa dia ada persamaan, dia ada perbezaan di kalangan peruqyah. Yang masalah peruqyah orang tertentu dia tidak boleh terima kalau cara teknik yang berbeza dengan cara dia. Sebab bagi dia cara dia ikut sunnah, ikut Al-Quran. Cara orang lain tidak sama dengan dia akan tanya soalan mana dalil. Sebenarnya ini boleh dibincangkan lebih lanjut pada masa akan datang lah. Sedang saya sebenarnya ada rancangan nak menyampaikan ilmu usul fiqh yang sesuai untuk orang-orang yang minat ruqyah dan disampaikan dalam bahasa mudah. Bukan semua cerita ilmu fiqh ini kita sampaikan, tidak. Ini perlu pelajaran yang panjang di universiti atau di sekolah pondok. Tapi kita ambil poin-poin tertentu untuk kita lebih paham kenapa ada perbezaan pendapat dari sudut hukum. Adakah hukum ini tidak boleh ada perbezaan pendapat?
Itu nanti dibincangkan. Tapi untuk yang masa sekarang ini, yang kenapa ada persamaan, ada perbezaan, dua yang ini kita kena pahami. Yang pernah sudah disampaikan dalam kuliah kita, yaitu konsep tauqifi dan tajribi. Ada juga orang panggil tauqifiyah, tajribiyah, dan tajribiyah ini ada juga orang sebut ijtihadiyah. Dia banyak nama, tapi kita gunakanlah yang ini, istilah ini sedang disebut, tauqifi dan tajribi. Yang kedua, 3 syarat asas ruqyah syariah. Ini sebenarnya yang paling awal perlu diketahui dan difahami kalau orang yang minat belajar ruqyah. Sebab ini asas akan dibawa kepada level-level yang lebih tinggi. Bila sudah level lebih tinggi, banyak perbezaan pendapat. Faham dua perkara ini, kita akan tenang untuk mendengar berbagai pendapat, berbagai perdebatan. Kalau kita faham dua perkara ini. Okey, seterusnya, macam mana kita nak faham? Kita ulang kaji balik. Apa itu tauqifi, apa itu tajribi secara ringkas. Tauqifi ini maksudnya, ruqyah hanya boleh dilakukan berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis. Kita tidak boleh ubah suai teknik kembangkan teknik kalau tidak ada dalil Al-Quran dan hadis. Sebab tauqif ini daripada dia mesti ada daripada dalil Al-Quran dan hadis. Sebab dia ini melibatkan agama. Ada yang berhujah ruqyah ini melibatkan agama, melibatkan ibadah. Jadi tidak boleh tidak ada dalil Al-Quran dan hadis. Dan kedua, teknik merawat tidak boleh dilakukan jika tiada dalil Al-Quran dan hadis. Artinya ikut Al-Quran dan hadis. Kalau hadis mengatakan ayat-ayat ruqyah, yang hadis ajar baca Al-Fatihah, yang dalil hadis yang merawat ketua kampung kena sangat kalajengking, baca Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, ayat kursi, surah Al-Baqarah, itu saja, tak boleh lagi baca ayat-ayat lain. Sebab inilah fahaman tauqifi. 1, 2. Yang ketiga, teknik ruqyah syariah tidak boleh dikembangkan kecuali ada dalil Al-Quran dan hadis. Kalau kita kata sapu-sapu, mana dalil dia? Sapu-sapu. Kalau tepuk-tepuk, mana dalil dia? Masalah kita orang awam, tidak setiap apa yang kita pelajari itu, kita akan belajar semua dalil. Sebab kita nak cepat merawat orang. Kita tak bolehlah tunggu kita dapat PhD, ambil degree, ambil master, ambil PhD. Sudah ada PhD dalam bidang ruqyah syariah, dengan dalil-dalilnya, baru kita merawat orang. Orang sakit sekarang. Bukan dia tunggu kita dapat PhD baru dia sakit. Jadi dalil-dalil itu memang ulama tahu. Ulama-ulama ada buat kajian dan ada buat buku. Cuma kita belajar secara cepat. Jadi bukanlah tidak kita ada dalil. Cuma kupasan dia terlampau panjang lebar. Nak kupas dalil sapu saja dan tepuk pun mengambil masa berjam-jam. Sedangkan ilmu ruqyah syariahnya banyak, luas yang nak dipelajari. Adab meruqyah perlu juga dipelajari. Jadi ini maksud dia tauqifi. Asas ruqyah itu tauqifi. Dan ada pula satu pendapat mengatakan asas ruqyah ini adalah tajribi. Sebab ruqyah ini termasuk dalam muamalat. Kita menolong orang. Muamalat ini boleh berkembang. Sebagai contoh, perbankan Islam. Zaman Nabi memang sudah ada prinsip-prinsip perbankan Islam, ada dalam zaman Nabi. Tapi bukan dalam bentuk yang moden. Ada sudah perniagaan, jual beli, ada rukun-rukunnya. Tetapi sekarang dikembangkan. Ada kad ATM. Kalau kita nak perincikan, memang banyak kita boleh berhujah. Kad ATM. Mana dalil dia? Al-Quran dan hadis. Simpan duit di bank. Mana dalilnya? Beli saham. Mana dalilnya? Memang banyak kalau nak dibincang, dikupas, terperinci. Dan ulama kita dah bincang sebenarnya. Cuma ada ulama bincang dalam bahasa Arab. Kita nak
kita tidak pandai baca bahasa Arab, jadi kita tidak tahu rupanya perkara-perkara itu sudah dibincangkan oleh ulama-ulama kita yang hebat-hebat. Kita kita ikut siapa fatwa. Kalau fatwa di Malaysia mengatakan boleh-boleh guna kata ATM, tidak ada yang mengatakan haram, kita guna. Contohnya. Jadi berkembang sebab tentang perniagaan Islam, pembiayaan Islam, dia dalam kategori muamalat, hubungan manusia dengan manusia. Boleh berkembang. Dan ada yang berhujah, okey syariah, kita merawat orang sakit. Dia pun termasuk dalam muamalat. Jadi itulah dikatakan teknik ruqyah. Kalau yang berpegang bahwa asas ruqyah ini tajribi, teknik ruqyah boleh dikembangkan berdasarkan pengalaman peruqyah atau uji kaji. Tapi teknik masih tidak boleh bercanggah dengan dalil atau prinsip asas ruqyah syariah. Iaitu tidak bolehlah bertentangan dengan dalil Al-Quran dan hadis. Kalau hadis dah kata azimat itu ada unsur syirik, tidak boleh membuat azimat dan menyimpan azimat. Janganlah kita katakan kerana berhujah tajribi berdasarkan pengalaman, orang boleh sembuh pakai azimat ikat di pinggang, kain hitam, kain kuning ikat di lengan, bahwa kita atas dasar tajribi kita kata boleh. Sebab jelas bertentangan dengan dalil Al-Quran dan hadis, dalil yang utama. Jadi dia tetap juga tajribi, tetap juga tidak boleh bercanggah dengan Al-Quran dan hadis. Dan juga pendapat ulama, ijma' ulama, ijtihad ulama. Yang seterusnya, prinsip tajribi ini mengatakan mestilah diutamakan dalil dan prinsip asas ruqyah syariah sebelum mengembangkan teknik. Kita, terutama saya gabungkan mengatakan ruqyah syariah itu tauqifi, namun ruqyah syariah juga berdasarkan tajribi. Jadi teknik ruqyah boleh dikembangkan, tetapi tidak boleh dikembangkan sesuka hati tanpa melihat Al-Quran, hadis dan juga pandangan ulama. Sebab kalau ulama kata bercanggah, memang kita tidak boleh laksanakan. Kalau ulama kata harus, kita boleh laksanakan. Jadi itu konsep yang asas berkenaan teknik-teknik ini untuk kita fahami. Dan konsep kedua pula adalah ini. Ini adalah basic, paling asas dalam ruqyah syariah. Yang dikatakan ulama. Ulama lah yang memberikan prinsip ini. Sebenarnya ada lebih dari 3. Tapi yang ulama sepakat paling basic inilah 3 asas untuk menjadikan suatu rawatan itu ruqyah syariah. Kalau 3 asas ini tidak ada, dia bukan ruqyah syariah. Yaitu pertama, ruqyah hendaklah dengan membaca ayat-ayat Quran, Asmaul Husna, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, atau sifat-sifat Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, yang Maha Mendengar, sifat-sifat Allah. Kita baca. Kedua pula, menurut ulama, ruqyah hendaklah menggunakan bahasa Arab. Sebab ulama-ulama dulu memang tahu bahasa Arab. Kenapa mereka bagi syarat ini? Sebab bila di dunia Arab, bila orang baca Arab, orang tahu apa makna dia. Di masyarakat Arab tuh, dia sebenarnya menyebut nama Allah kah, atau dia menyeru nama-nama jin. Bila dalam bahasa Arab, dalam masyarakat Arab, mereka akan tahu artinya apa yang orang merawat itu sebut. Jadi itulah ulama di tanah Arab mengatakan mesti dalam bahasa Arab. Lagipun Al-Quran yang dikatakan bacaan Al-Quran itu adalah bacaan dalam teks asal, yaitu dalam bahasa Arab. Yaitu contohnya kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya Mat Saleh baru yang katakan ada Mat Saleh mu'alaf, dia tiap kali baca Quran, dia boleh sebut
dengan nama Allah yang Maha Pengasih Penyayang. In the name of God, the merciful, the merciful and the apa lagi tu dalam bahasa Inggeris, yang maksudnya yang mengasihi dan penyayang. Dia boleh sebut, tapi kita diajar oleh ulama-ulama kita. Kalau baca bahasa Inggeris kah, bahasa Melayu kah, bahasa Jepun kah, itu bahasa bacaan terjemahan. Yang kalau nak ada kesan dari sudut ruqyah, kita kena baca bacaan asal, bacaan teks asal Al-Quran tu. Itu dalam bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Contohnya begitu. Cuma ulama ada mengatakan bahasa lain juga yang boleh difahami maknanya boleh dibaca. Kita boleh baca Al-Fatihah, ayat kursi, lepas tu di tengah-tengah baca Al-Quran itu kita baca doa. Ya Allah, sembuhkanlah pesakit ini. Ya Allah, keluarkanlah jin ini daripada tubuh pesakit, daripada rumah pesakit. Azablah mereka jika mereka degil. Itu bahasa kita, bahasa Melayu. Boleh. Walaupun itu bukan Al-Quran, bukan juga doa daripada hadis Nabi. Boleh. Yang penting difahami. Jangan baca yang tidak difahami makna. Karajin. Ya sakul, ya karajin. Sebab bahaya. Kita baca jampi mentera yang tidak diketahui makna. Rupa-rupanya itu nama-nama jin, kita menyuruh jin pula. Jadi kalau tidak guna bahasa Arab, baca Quran, kita kena baca bahasa yang difahami maknanya. Yang ketiga adalah harus diyakini bahwa yang memberikan pengaruh dan kesembuhan bukanlah ruqyah itu sendirinya. Bukan kerana power, ini kalau sakit kanser baca ini, inilah yang menyembuhkan. Dia power ni, bacaan ni, ayat ni. Kalau nak jadi pengasih lembut hati orang, baca ayat ini, inilah ayat ni power. Tidak. Dalam ruqyah syariah mengatakan apabila kita baca, kita jangan yakini itu ayat semata-mata yang menyembuhkan. Maksudnya kita yang percaya, yang memberi pengaruh kesembuhan ke kesedaran ke adalah izin dan kekuasaan Allah. Yaitu kita percaya Allah yang menyembuhkan. Kita baca ayat Quran, Allah yang menyembuhkan. Bukan kita perawat yang menyembuhkan. Dan bukan juga bacaan itu semata-mata yang menyembuhkan. Bukan semata-mata bacaan Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai wa was samiul alim. Itu yang menyembuhkan atau melindungi kita. Tapi kita baca itu sebagai doa, Allah yang melindungi kita, Allah yang menyembuhkan kita. Ini asas dia. Kalau baca buku-buku ruqyah yang lengkap, ini antara awal yang diajar dalam buku-buku ruqyah. Sebab ini asas yang ulama sepakat. Malah ada ulama lain, ada perukian dia bagi sampai 5 sampai 7 lagi syarat asas. Kalau salah satu syarat ini tidak dipenuhi, ia bukan ruqyah syariah. Kalau orang merawat begini sentuh hembus nafas, dia tidak ada baca ayat Quran. Permulaan saya dia baca Bismillahirrahmanirrahim, lepas tu dia baca permulaan saya dia baca Bismillahirrahmanirrahim, lepas tu dia baca contohnya salawat Nabi, lepas tu dia tidak baca pun apa-apa lagi, lepas tu ayat Quran, doa-doa, dan dia hanya dengan jurus-jurus, mungkin boleh kita katakan itu bukan ruqyah syariah. Sebab tidak memenuhi syarat. 3 syarat asas ini utama. Okey, seterusnya kita nak sampai penutup dah. Bila kita sudah tahu tadi yang diterangkan, apa yang harus kita buat? Bagaimana harus kita bersikap? Jadi panduannya begini. Bila kita sudah tahu, sudah paham apa yang diajar dalam ilmu ruqyah syariah, maka apabila kita melihat merawat sama ada di media sosial atau di depan mata kita, maka kita tanya kepada diri kita sendiri. Tidak semestinya peruqyah tanya, kalau pesakit tanya kepada diri sendiri. Adakah orang itu membaca ayat-ayat Al-Quran dan doa daripada hadis? Apabila dia membaca sesuatu yang bukan daripada ayat-ayat Al-Quran dan doa daripada hadis, adakah bacaan perawat itu difahami atau tidak?
Adakah perawat itu bertindak dan berbuat seperti 8 kategori yang kita ajar tadi? Dia sentuh, dia usap-usap, atau dia buat lain, dia jurus-jurus. Dia dengan jurusan beginilah, 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 tanpa menyentuh. Jadi kita kena tengok dia masuk ke dalam kategori tadi, teknik-teknik. Jika perawat itu tidak melakukan seperti apa yang diajar dalam ilmu ruqyah syariah, maka kemungkinan kita sendiri boleh buat keputusan, boleh buat penilaian, kesimpulan bahwa orang itu bukanlah merawat cara ruqyah syariah. Walaupun perawat itu mengatakan ia melakukan rawatan Islam. Oleh itu kita kena tinggalkanlah perawat seperti itu. Jangan lagi menonton videonya, jangan lagi panggil dia merawat keluarga kita. Itu panduan umum. Jadi penutup dia, kepentingan kuliah ini, kenapa kita perlu mengikuti kuliah ini? Sebab masyarakat kita masih ramai tidak dapat membezakan ruqyah syariah dengan amalan orang Islam tapi yang bukan ruqyah syariah. Dan ada banyak sebab perkara ini berlaku. Antara sebabnya ialah ada perawat yang menggabungkan ilmu ruqyah syariah, ilmu bacaan Al-Quran untuk merawat, dia gabungkan dengan ilmu-ilmu lain yang meragukan. Tapi perawat itu percaya dan mengatakan kepada masyarakat dia mengamalkan rawatan Islam. Lalu ahli masyarakat pun percaya. Sebenarnya kalau dikaji secara mendalam, susun galur, sanad guruan dia ada belajar ilmu Reiki yang berasal dari agama Buddha, dia ada belajar ilmu yoga yang berasal daripada Hindu, rupa-rupanya. Tapi dia tukar-tukar nama, dia katakan ini tenaga dalam ilahi, singkatan dia Tendai. Jadi kerana ada perkataan nama ilahi sana, terus dia berhujah ini Islamik, dan orang terus percaya sahaja tanpa menengok intipati ajarannya, pengamalannya. Jadi dengan kita ikuti kuliah ini, semoga kita paham, kita sendiri boleh menilai sesuatu itu ruqyah syariah atau tidak. Jadi itu sahaja, tadilah penutupnya. Maka saya ucapkan terima kasih kepada para hadirin, para sahabat, para peserta yang hadir mendengar kuliah kami ini. Dan saya akan tutup slide ini dan saya akan serahkan kepada Coach Kamarul untuk sesi seterusnya. Saya tutup dulu slide. Maka dengan ini saya ucapkan terima kasih dan saya pun serahkanlah sesi kita seterusnya kepada Coach Kamarul. Silakan Coach. Okey, alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz Sinar. Okey, saya rasa topik yang Ustaz Sinar memperjelaskan tadi nampak ringkas tapi padat dan juga berat juga. So saya rasa untuk bahagian kedua ni, untuk minggu ni saya nak skip dulu. Kita buat satu kuliah saja dahulu. Tambahan pula kita pun dah bercuti kuliah agak sekian lama. So untuk malam ni kita buat hanya satu kuliah saja, satu slot saja. Cuma kita buka kepada sesi soal jawab. Okay, yang mana yang ada soalan boleh type soalan, di ruangan komen untuk kita bantu jawab. Tak kisahlah soalan-soalan yang berkaitan dengan topik yang dijelaskan Ustaz Sinar pun boleh, ataupun soalan-soalan lain yang berkaitan dengan permasalahan rawatan dan gangguan juga boleh. So untuk minggu ni kita first time resume balik kita punya kuliah. Kita buat light dulu, tak nak berat lagi dengan dua topik saya rasa. Relax dulu, mood pun masih beraya lagi, insyaAllah. Minggu depan kita akan bincangkan lagi topik-topik yang seterusnya. Yang mana yang ada soalan, insyaAllah boleh bertanya soalan, sama ada saya ataupun Ustaz Sinar akan bantu untuk jawab. Okay. Boleh type soalan juga boleh, ataupun nak bercakap secara langsung juga boleh. Yang mana yang nak bercakap secara langsung boleh raise hand dulu. Boleh klik button raise hand, kemudian boleh bercakap direct masalah macam mana, insyaAllah.
Ada soalan yang nak bertanya? Kita buka kepada sesi soal jawab. So yang mana yang ada soalan boleh jawab. Okey, insyaAllah. Okey, soalan daripada Azizah Abdullah. Assalamualaikum Coach dan Ustaz Sinar. Jika ada orang yang ada gangguan tapi dia tak mahu berubat dan termakan limau yang telah dia ruqyah sehingga dia jadi sangat marah dan menuduh saya syirik, apa yang perlu saya lakukan? Kalau tanya saya, abaikan sahaja orang yang macam tu. Okey. Tak ada kena-mengena dengan syirik ke apa ke, sebab dia mengatakan awak syirik sebab atas kejahilan ilmu dia. Kemudian macam Azizah, Azizah memang mengamalkan ayat ruqyah, mengamalkan minum air jampi, mengamalkan minum dan mandi limau yang telah diruqyah. So kalau kebetulan ada orang lain yang makan ataupun mandi limau ataupun minum air jampi tu, mungkin dia jadi rasa muntah ataupun loya atau sebagainya, maka itu salah dia lah. Sepatutnya dia sakit. Dia kena sedar dia sakit dan sepatutnya dia kena jumpa perawat untuk berubat. Kalau dia nak marah pula pada awak sedangkan awak sedang membantu dia, so bagi saya abaikan sahaja orang yang macam tu. Dia nak marah ke, dia nak apa ke, bagi saya lantak dia lah. Dia sepatutnya berterima kasih sebab awak dah bantu dia, bagi tahu kat dia memang dia tu ada gangguan dan sakit. So sepatutnya dia kena berikhtiar lah untuk pergi berubat. Okey. Itu jawapan saya lah. Mungkin Ustaz Sinar ada pandangan pendapat yang berbeza. InsyaAllah silakan Ustaz Sinar. Terima kasih Coach. Pertama, saya setuju dengan jawapan Coach. Apa yang saya ingin sampaikan adalah tambahan dari sudut pandangan berbeza sedikit. Tapi apa yang Coach sebut tadi itu saya pun setuju. Okey, dari sudut yang berbeza sedikit, begini, kalau kita ada saudara, contohnya kita ada anak umur 21 tahun, tapi kena sakit, anak lelaki. Kita pujuk pergi ruqyah, jumpa Coach Kamarul ke, jumpa Sinar Ruqyah ke. Mula-mula kata dia nak pergi. Pergilah kononnya ni malam. Tapi bila nak malam, dia kunci pintu. Dia tak nak pergi. Jadi macam mana kita nak rawat dia? Dan bila kita baca ruqyah pula, dia akan keluar daripada kawasan kita baca ruqyah, dia masuk bilik atau dia bawa kereta, dia jalan. Jadi cara dia biasanya begitulah. Kita ruqyah secara senyap-senyap dulu. Iaitu kita air ruqyah tu kita masukkan ke dalam air kowe ke, air atau dalam petis ais ke, atau bila kita buat air kopi ke, air teh, kita masukkan juga air ruqyah. Dan memang orang yang ada gangguan jin yang berat, bila dia minum air oren, tapi ada apa air ruqyah, dia akan, kenapa air oren ni pahit? Kenapa air ni panas betul rasa dia? Dia memang begitu. Jadi kita, dan pernah saya ajar dan orang buat begitu kepada anak dia. Dia kata itu dia main psikologi lah, itu perasaan kamu. Air biasa aja nih, air kopi, air minuman. Jadi begitu. Apa yang sebab dia, kita nak yang jin yang mengkontrol kepala dia, otak dia, diri dia tu jadi lemah. Bila terminum air ruqyah tu, jin tu jadi lemah. Lepas tu baru senang sikit kita pujuk pesakit itu untuk dirawat. Pergi ke mana-mana perawat yang diyakini ruqyah syariah. Tapi kalaulah dan ada yang mengatakan macam yang soalan tu mungkin secara itu bukan secara sembunyi. Kita ada limau tu, kita dah baca ruqyah, ada orang nampak limau manis, dia buka, dia makan, suami kah, siapakah, sepupu datang ke rumah berziarah, dia rasa marah. Sebenarnya mungkin jin yang dalam badan dia tu dia rasa kesakitan. Dan jin ni main psikologi lah. Dia kontrol pemikiran orang tu, mulut dia, dia cakap syirik dan sebagainya. Terkenal lagi orang tu pandai berhujah. Katakanlah orang tu lulusan universiti. Dia akan pandai berhujah. Ini salah ni, bid'ah. Baca di limau, tak ada ni, tak ada hadis. Jadi seperti yang coach ajar tadi, abaikan. Jangan
terasa hati, jangan kita yang kesian kepada orang tu. Sebenarnya orang itu dah dikawal peminda dia, emosi dia, urat saraf dia oleh jin. Kita niat membantu. InsyaAllah nanti kita selalu berdoa kepada Allah, memang niat nak membantu orang tu, Allah akan bagi jalan petunjuk untuk memudahkan orang tu dapat rawatan. Banyakkan berdoa. Jadi itu tambahan saya dari satu sudut pandangan yang ada berbeza sedikit, bahawa memang kita boleh rawat orang yang tak nak dirawat, di ruqyah tak nak pergi jumpa peruqyah, iaitu bagi dia minum, bagi dia makan. Contohnya kita masak nasi, air beras tu kita campur sedikit dengan air ruqyah, bagi dia makan. Jadi begitu dia boleh jadikan rawatan secara rahsia kepada orang yang tidak ingin diruqyah. Itu tambahan daripada saya serahkan semula kepada Coach Kamarul. Silakan Coach. Okey, tambahan juga kepada soalan daripada Azizah tadi, kalau dia dah berpindah, bolehkah kita bantu dia lagi? Boleh, kita bantu dia. Yang pertama sekali kita bantu dia melalui nasihat. So Azizah boleh menasihatkan dia supaya dia berjumpa dengan perawat. Itu kalau mampulah. Okay, sebab dia bila dia minum tadi air tadi, dia macam dia jadi sangat marah ataupun muntah ataupun tu menunjukkan memang ada reaksi lah, dia ada gangguan. So yang pertama sekali kita cuba menasihatkan dia secara direct untuk pergi berubat. Kalau dia tak mahu mendengar nasihat, salahnya apa yang kita boleh buat, kita berdoa lah untuk dia. Boleh buat solat hajat dan berdoa supaya dia lembut hati, supaya terbuka hati dia untuk pergi berubat. Kadang-kadang macam Ustaz Sinar kata, emosi dia, pemikiran dia telah dikawal oleh jin yang ada dalam badan. So kita doakan, kita banyak-banyakkan berdoa, buat solat hajat supaya dia lembut hati, terbuka minda dia untuk berubat. Dan yang ketiga, apa yang Azizah boleh buat, Azizah bacakan ayat-ayat ruqyah dengan niat untuk mensedekahkan pahala bacaan kepada si fulan. So Azizah boleh bacakan ayat-ayat ruqyah, niatkan sedekahkan pahala bacaan tu kepada si fulan. Mudah-mudahan dengan rahmat kita membaca ayat Quran tadi, si fulan tu mungkin terbuka hati dia, lembut hati dia, dan juga mungkin alhamdulillah, mana nak tahu, dia terus sembuh dengan bacaan doa-doa daripada jauh. Daripada jauh pun kita boleh berdoa, membuat bacaan, hadiah bacaan pahala kepada si fulan. Itu tambahan daripada saya lah, apa yang kita boleh bantu kalau dia pun dah berpindah jauh. Okey, insyaAllah. Ustaz Sinar ada nak tambah? Terima kasih Coach. Sementara kita menunggu ada soalan-soalan lain, tambahan daripada saya, kesinambungan daripada apa yang Coach sampaikan, ialah yang kalau ada orang Mat Saleh cakap, orang putih, don't underestimate doa dari rumah, dari kejauhan tanpa pesakit sedang. Sebab ada hadis Nabi dan banyak telah dialami oleh peruqyah. Ada hadis Nabi, apabila kita secara senyap, orang tu tinggal di Johor, kita tinggal di Pahang, so, orang tu dia sambung belajar ke, dia pindah kerja, kita doakan dia dari kejauhan. Tak payah hembus-hembus begini-gini jurus ke, atau ambil gambar, renung. Kita doakan dia. Sebab ada hadis Nabi. Lagi cepat makbul. Orang boleh berubah. Pengalaman saya ambil satu contoh lah. Saya ada anak murid, dia anak murid ruqyah, tapi dia sebenarnya dia guru senior, guru sekolah. Dia belajar, dia seorang mu'alaf. Dia belajar dari saya. Lepas tu guru besar di sekolah dia ni, dulu guru besar biasa bergaul, pandai bersuarat, pandai berpidato, berucap. Tiba-tiba guru besar tu jadi takut nak keluar rumah. Nak keluar pergi masjid pun takut. Dia takut bergaul dengan orang. Jadi yang anak murid saya ni jemput saya pergi jumpa guru besar tu, rawat. Saya tak nak. Saya ada kadang-kadang ni ada jual mahal sikit lah. Saya ada sebab-sebab tertentu lah. Saya tidak ingin identiti saya dikenali. Jadi sebab bila orang tengok wajah saya, mungkin mereka kenal saya siapa sebenarnya. Jadi saya tak nak merawat guru besar tu.
Jadi saya kata anak murid saya, kok kamu rawat sajalah. Kamu dah belajar ilmu ruqyah. Jadi dia bantulah, dia baca ruqyah depan guru besar. Tapi dalam masa sama, saya doakan guru besar tu di rumah saya. Saya solat hajat tanpa bagi tahu guru besar tu dan tanpa bagi tahu murid saya. Saya solat hajat. Mungkin seminggu atau 2 minggu saja. Lepas tu murid saya yang guru tu, yang belajar ruqyah, bagi tahu guru besar tu, saya pun tak terkejut. Terlalu cepat dia punya perubahan. Guru besar tu dah sembuh. Dan saya pernah nampak sendiri, ada satu masa kami sedang minum-minum kopi-kopi, ngeteh di satu gerai. Tiba-tiba ada satu orang tu ramai-ramai bercerita sudah berkumpulan, terus tegur saya punya kawan ni yang belajar ruqyah, yang cikgu ni kan. Tapi mereka duduk di meja lain lah sebab mereka ramai. Kawan saya kita, itulah guru besar yang dulu sakit, nak keluar rumah susah. Nak dia bawa sampai dia pujuk, bawa naik kereta dia jalan-jalan keliling kampung untuk dia beranikan diri. Sebab jadi masalah guru besar, nak bermesyuarat pun dah susah, tak boleh. Dah totally sembuh. Lepas tu itu guru besar dah boleh bergaul dengan masyarakat, boleh berucap, berpidato dan sebagainya. Sembuh. Daripada orang yang belajar ruqyah dari saya, seorang mu'alaf, dia rawat secara berdepan dan saya secara senyap-senyap doakan sembahyang hajat, doakan dia dari rumah saya. Jadi itu satu contoh perkongsian peribadi bagaimana doa dari kejauhan ni, sebab ada hadis Nabi, memang mantap, memang makbul. Dan kelebihan dia, kalau kita baca tu hadis Nabi, selalu kita share dalam grup Telegram Rawatan Islam. Bila kita baca, kita doakan orang, ya Allah sembuhkan dia, mulakan rezeki dia, jadikan ada rezeki dia bagus, yang berkat. Malaikat pun doakan kita yang sama. Kita pesakit, jangan kata perawat, kita doakan orang lain sembuh. Kita tahu asal orang itu pun sakit. Malaikat akan berdoa kepada Allah untuk sembuhkan kita. Kita doakan Coach Kamarul Azli, rezeki dia bertambah-tambah, berkat. Malaikat yang mengaminkan doa kita dan malaikat pun mendoakan kita, rezeki kita bertambah. Jadi jangan lokek berdoa di rumah untuk orang lain tanpa pengetahuan orang lain tu. Sebab malaikat akan doakan kita perkara yang sama, kita doa kepada orang lain. Kita doakan ada pesakit lain sembuh, malaikat akan berdoa kepada Allah untuk sembuhkan kita. Jadi ini satu yang jangan orang bilang pandang enteng, pandang remeh, underestimate. Sebab tidak ramai orang buat begitu. Orang minta doakan diri dia sembuh. Dalam grup lah, dalam video, saya ini itulah lama sakit 10 tahun, doakan saya. Jarang dia amal, dia berdoa untuk orang lain. Dia ada dengar orang tu sakit, dia jarang berdoa. Asyik dia minta doakan saya. Coba dia doakan orang tu. Sebab bila dia doakan orang yang jauh tu, malaikat akan doakan dia. Dia minta Allah sembuhkan orang yang jauh tu, ada yang sakit, dia dalam grup dia dengar mengeluh sakit, dia berdoa kepada Allah. Malaikat sebenarnya mengaminkan doa dia dan juga mendoakan dia, meminta Allah sembuhkan dia. Sebab ini ada hadis Nabi. Ada hadis Nabi, nanti ada masa mungkin kita akan share semula hadis-hadis itu di dalam grup Telegram Rawatan Islam. Jadi itu tambahan daripada saya. Jadi kalau saya akan serahkan semula kepada Coach Kamarul dan silakanlah bertanya. Okay, kita teruskan dengan soalan. Cuma apa yang Ustaz Sinar nak sampaikan ke sini, yang paling utama adalah kita kena teruskan menuntut ilmu. Okay, alhamdulillah hari Ahad lepas saya baru lepas buat kursus asas rawatan Islam. So alhamdulillah dalam kursus asas tu ada 18 orang peserta dan alhamdulillah kalau saya tengok kehadiran ni ada 2 orang daripada peserta kursus yang Ahad lepas tu juga hadir untuk kursus kuliah pada malam ni. So alhamdulillah. So teruskan saya punya berpendapat, saya punya nasihat, teruskan menuntut ilmu, terutama ilmu-ilmu ruqyah ni. Tak rugi pun, tak semestinya nak tunggu kita sakit baru kita nak belajar ilmu ruqyah ni, sebab tak dapat lari. Sebenarnya kita telah mendalami dan memahami ilmu Al-Quran tu sendiri. Sebab bila kita sebut rawatan Islam, memang tak dapat lari daripada membaca ayat-ayat Al-Quran sebagai ayat ruqyah
dan juga doa-doa. So tak dapat lari juga, pada masa yang sama sebenarnya kita sedang mendalami dan memahami Al-Quran itu sendiri. So saya menasihatkan tuan-tuan dan puan-puan yang di luar sana, teruskan spend masa, korbankan sedikit wang ringgit untuk terus belajar. Tak semestinya mesti kena belajar dengan saya ataupun Ustaz Sinar. Saya daripada dulu lagi, saya sentiasa menasihatkan supaya anak-anak murid saya, anak-anak buah saya teruskan belajar dengan siapa pun, dengan mana-mana pusat rawatan. Ramaikan guru supaya kita boleh memperbanyakkan kaedah-kaedah, memperbagaikan teknik-teknik. Setiap guru tu dia ada kemahiran dia masing-masing. Saya ada kemahiran saya masing-masing, Ustaz Sinar ada kemahiran dia masing-masing, guru-guru lain dia ada kelebihan dan kemahiran masing-masing. Setiap guru tu dia ada kekuatan dia sendiri. Ada yang kekuatan dari segi bacaan, ada kekuatan dari segi teknik, ada kekuatan dari segi dalil-dalil rujukan, ada kekuatan dari segi cara penyampaian dan sebagainya. Okey, insya-Allah bagi saya teruskan berjuang, teruskan belajar insya-Allah. Kita buka lagi pada sesi soalan. Kalau tak ada, kita masih buka sesi soalan. Kalau dah tak ada soalan, saya nak tutup awal sikit sesi Google Meet hari ni. Saya ada hal sikit. Saya kalau tak, saya buka lagi satu lagi soalan. Ada yang nak bertanya? Satu lagi soalan terakhir sebelum saya tutup. Okey. Yang mana yang ada pengalaman, sebenarnya Azizah tadi tu dia berkongsi tadi tu sedikit sebanyak adalah pengalaman dia sendirilah. Dia buat air jampi bagi kawan dia minum dan sebagainya. So orang lain juga boleh share sedikit pengalaman ataupun apa yang nak share sebelum ni, dah pernah masuk kuliah dan masuk kursus rawatan bersama saya, apa yang dia dapat semasa kursus tu, boleh juga share. Adakah kursus saya tu buang masa ke, buang duit dia ke, ataupun kursus saya tu mencapai dia punya matlamat dia. Apa yang dia nak cari tu, apa yang dia nak faham tu, boleh share juga. Siapa-siapa yang nak share pengalaman sikit, nak share sikit pendapat dia setelah dia ikut kursus. Kursus tu sehari tu membuka ruang, membuka minda dia lebih luas tentang rawatan Islam. Sebelum ni dia ingat rawatan Islam ni mungkin susah ke, bila dia dah ikut tu dia rasa tak adalah susah mana pun, benda kita boleh belajar insya-Allah perlahan-lahan. Okey, ada yang nak berkongsi pengalaman, ada yang nak berkongsi soalan, boleh. Ada yang nak berkongsi? Kalau tak ada siapa-siapa, saya serahkan sekejap kepada Ustaz Sinar sebagai kata-kata penutup. Ustaz Sinar. Terima kasih Coach. Mungkin ini pertama kali kita dari bercuti panjang, jadi belum lagi orang kata warming up. Sekarang ini baru sesi warming up. Mungkin insya Allah minggu-minggu akan datang akan lebih banyak soalan dan perbincangan. Apapun kita mengucapkan terima kasih karena ada juga beberapa orang yang hadir, ada juga 10 orang itu hadir. Dan kita menghargai kepada mereka yang berminat hadir, dan juga saya pun sebelum saya terlupa, dan memang terlupa pun tadi, saya ingin mengucapkan selamat hari raya, maaf zahir dan batin daripada saya, daripada kami admin grup Telegram Rawatan Islam dan penyampai kuliah-kuliah mingguan. Kalau ada kami tersilap kata atau kasar bahasa, mohon dimaafkan. Terutama macam saya dari Sabah, kadang-kadang ada bahasa tu di Sabah tidak kedengaran kasar, tetapi mungkin di Semenanjung Malaysia bahasa tu kedengaran agak kasar. Jadi saya memohon maaf dan saya ucapkan agar dan doakan kepada semua peserta agar rajin istiqomah menghadiri kuliah-kuliah ruqyah. Ilmu ruqyah bukan saja yang kami ajar, tapi yang diajar oleh sahabat-sahabat kami yang lain, dan semoga daripada pembelajaran itu dapat meruqyah diri sendiri, keluarga, dan apa yang dipelajari oleh peserta dari kami, semoga ia menjadi amal jariah kepada kami apabila kami tiada lagi di dunia ini.
Semoga Allah jadikan amal jariah yang kami dapat pahala daripada yang para peserta amalkan ilmu-ilmu yang kami ajar ini. Walaupun kami mungkin satu masa akan datang tidak ada lagi di dunia ini. Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih banyak-banyak. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Dan dengan ini saya serahkan semula kepada Coach Kamarul. Silakan Coach. Okey, Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Sinar. So sebagai mukadimah setelah sekian lama kita bercuti daripada kuliah online, so untuk malam ni kuliah kita sampai setakat ni saja, insya-Allah. Yang mana yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana yang buruk itu datang daripada kelemahan saya dan juga Ustaz Sinar, kami sebagai admin mungkin ada salah dan silap. So insya-Allah kita akan bertemu lagi di minggu hadapan, insya-Allah pada hari Selasa. Masa yang lebih kurang sama insya-Allah pada pukul 9 hingga pukul 11 di minggu hadapan. So kita tutup majlis kita pada hari ini dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Okay, alhamdulillah itu saja untuk malam ni. Sehingga kita berjumpa lagi di minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.